perasaan bayangan gurauan. Di dalam jagaku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi. Siapakah gadis misteri, melambai dan terus menyepi. Jangan biarkan ku ternanti-nanti, usah benarkan masa berlalu pergi. Cintamu oh gadis misteri, adakah kekal dan abadi? Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Andai ku punya maliga indah, ku hadiahkan untukmu. Dalam berjuta bintang berkelipan, kau bagaikan kejora. Antara ribuan mata menikam, takkan ku biarkan kau tenggelam. Di dalam jagaku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi. Siapakah gadis misteri, adakah dapat ku kenali? Mengumumkan percubaan yang dinamis Ikutan Dewi dengan oleh Barisan Petakda Sekolah Kebangsaan Nehru. Baik, ingat murid sekolah mana? Jangan lepek tu. Bang, senyum bang. Tolong sekejap sebelum saya... Padam. Tengok, ya. Padam sikit. Tu, kat tepi tu sikit tu. Tu, kat atas tu, dekat atas tu. Tu. Kat bawah. Kat bawah. Tu. Betul-betul sampah. Betul-betul pengawas sampah. Baik tu sama pengawas ni. Padam. Saya ni tak baik. Saya baru datang daripada sekolah saya pindah sini. Semua bangun. Assalamualaikum Cikgu Tasimuddin. Majlis kita diwakili dengan nyanyian lagu negaraku. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiringi restu serta kuala membeli bingka serta rakan-rakan sekian. Selamat datang ke majlis sulaman kasih junjungan budi khas buat guru kita yang akan bersara. Kalau pergi tanggung keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Untuk itu, tanpa membuang masa, majlis mempersilakan. Mudah-mudahan segala jasa pengorbanan dan semangat beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai insan pendidik. Allahumma ya muqallibal qulub, bajailah hati kami dengan iman yang kukuh. Hiasilah ia di lubuk hati kami. Adik Muhammad Fuaidi dan Muhammad Uzaidi, wakil murid Eskimero untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang saya muliakan, barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Meru, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Dengarkan pantun ini ya kawan-kawan. Tuai padi antar masak, esok jangan layu-layuan. Cikgu Tasnimuddin, guru yang kacak, kelak pasti kami rindu-rinduan. Pisang emas di bawah belayan, masak sebiji di atas peti. Cikgu Tasnimuddin telah banyak mengajar ilmu robotik dan teknologi. Hari ini kita akan meraihkan persaudaraan seorang guru yang amat kita kasihi, yaitu Cikgu Tasnimuddin. Kita semua akan merindui detik-detik manis bersama Cikgu Tasnimuddin. Banyak ilmu yang telah Cikgu curahkan kepada kami. Harapan kami, semoga Cikgu sentiasa sihat dan ceria di hari-hari akan datang. Terima kasih Cikgu atas segala ilmu yang disurahkan kepada kami. Maafkan kami semua Cikgu jika ada perlakuan kami yang menyinggung hati dan perasaan Cikgu. Terima kasih sekali lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjemput Tuan Berusaha SK Meru, Puan Azizah binti Man untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudari dan saudara pengacara majlis yang diraikan Encik Tasnimuddin bin Muhyi, guru ketua guru disiplin Sekolah Kebangsaan Meru. Masih lagi ya. Encik Kamaruzaman daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, guru-guru penolong kanan Encik Hafizat bin Madros, guru-guru seterusnya, anak-anak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama meraihkan rakan pada guru-guru, rakan setugas pada anak-anak seorang pendidik yang akan menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang guru. Seorang guru yang berdedikasi di Sekolah Kebangsaan Meru ini di usia yang masih muda. Beliau bukan bersara kerana persaraan paksa, tetapi beliau bersara atas pilihan sendiri di usia yang masih muda, iaitu 55 tahun. Jadi kita bersyukur kerana apabila melihat langkahnya, kita dapati Encik Tasnimuddin masih sihat, sigap dan bergaya menuju ke kelas pada pagi ini. Jadi saya mengambil kesempatan ini mengalu-alukan kehadiran Encik Tasnimuddin bersama dengan isteri Puan Rosyatimah binti Mak Umar serta anak beliau. Serta rakan-rakan daripada sekolah-sekolah, rakan bekas rakan lah. Ada juga anak buah Puan Siti Nurbaya, rakan sekerja Cik Kamaruzaman, Cikgu Norabedi, yang bersongkok saja melarikan diri, yang bersongkok dan berjanggut, yang sengaja melarikan diri daripada kita, tak nak sebut nama. Terima kasih kepada jawatan kuasa serta guru-guru yang menganjurkan program pada pagi ini. Untuk pengetahuan Cikgu Tasnim, kami mengadakan majlis ini dengan bertemakan dia seorang guru. Jadi hari ini kami adalah anak murid Cikgu Tasnim. Sebab kalau sebelum ini
dalam mana-mana majlis persaraan kita selalu sandingkan orang yang bakal bersara tu, sanding sekali lagi. Tapi hari ini kita nak dia jadi seorang guru, ya. Dan kami hari ini adalah anak murid Cikgu Tasnim, dan dengan bangganya nak beritahu kami pergi beli baju semalam, ya, untuk menjadi seorang murid. Tapi sayangnya kain tak muat, ya. Jadi kain hari ini bertukar kain, ya. Tak apa. Pakaian yang macam ni sebenarnya masa saya tingkatan 6 pengawas. Jadi okeylah, boleh guna pakai sebagai seorang murid. Dan sebenarnya kalau mengikut tempoh perkhidmatan Cikgu Tasnim sebagai seorang guru, walaupun beliau mohon bersara awal, umurnya 55 tahun, tetapi tempoh perkhidmatan beliau selama 32 tahun, bermula pada 3 Januari 1984. Dan jika Cikgu Tasnim ini dipostingkan di sekolah saya, Cikgu Tasnim ini adalah merupakan guru saya, ya, guru saya. Jadi kalau dia didatangkan ke Kelantan, dipostingkan ke Kelantan di sekolah saya, dan dia cikgu saya waktu itu saya tingkatan 2. Jadi sesuailah dengan tema yang kita sama-sama pilih hari ini, sebab kita nak Cikgu Tasnim pergi, menjadi orang awam dalam satu suasana yang ceria. Kita tak nak bila berpisah, selalunya bila berpisah dengan disulamkan kesedihan, tetapi kita nak lepaskan Cikgu Tasnim yang kita sayangi ini dalam keadaan suasana yang ceria. Dan saya mengharapkan agar majlis yang cuba kami laksanakan sebaik mungkin ini memberi satu kenangan yang terindah untuk Cikgu Tasnim yang kita kasihi. Sebenarnya sebagai seorang pentadbir, sebagai guru besar di sini, saya begitu ralat, ya, begitu rasa kehilangan Cikgu Tasnim apabila beliau nak bersara. Sebab apa? Sebab apa Cikgu Tasnim ni bersama dengan cikgu yang jago sejemput tu, ya, yang selalu beri cadangan dan pandangan kepada saya. Mungkin orang lain tak buat macam mereka berdua, ya, tapi dua-dua dengan rela hati nak tinggalkan saya, ya. Tapi tak apa, demi macam Cikgu Syarifuddin, dia demi melangsungkan kerjayanya ke arah yang lebih baik. Dan Cikgu Tasnim, bila saya risik-risik kenapa cikgu nak bersara cepat, tapi visinya jelas. Dan kita pun akan mempunyai visi yang sama. Dan sebenarnya kita sepatutnya mempunyai visi yang sama, iaitu semasa kita bekerja, kita mungkin ada sesuatu, terutamanya kita orang Islam, sesuatu yang mungkin kita tak dapat ambil, tak dapat laksana, ya, sebagai seorang umat Islam, untuk kita pergi ke tempat persemadian yang terakhir, yang akhirnya mendapat dua balasan. Yang balasan itu yang kita takut, sama ada balasan yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi visi Cikgu Tasnim adalah yang terbaik, bersara di saat kesihatan yang amat baik, ya, dan untuk mengabdikan diri demi Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan agar balasan syurga adalah yang terakhir untuknya. Dan kita di sekolah ini sama-samalah berdoa agar kita pun bersama-sama mendapat yang terbaik untuk kehidupan kita yang akan datang, ya, anak-anak. Cikgu Tasnim dan guru-guru yang dikasihi sekalian, kalau ikut nota saya ni panjang, tapi satu pun saya tak tengok lagi kan, jadi tak apalah. Sebab semalam pun nak cakap sepatah dua kata pun dah jadi berpatah-patah. Dan hari ni saya tak nak berpatah-patah sangat, ya. Tapi untuk anak-anak, murid-murid Sekolah Kebangsaan Meru, kita bakal kehilangan seorang guru yang berkaliber, yang begitu komited, yang sentiasa bersama-sama dengan kita dalam apa jua program, aktiviti, sama ada di siang hari ataupun malam, tanpa mengira jemu, tanpa mengira bosan, tanpa mengeluh di mana-mana, ya.
seorang ketua guru disiplin yang saya rasa apabila Cikgu Tasnim berdiri sahaja di atas pentas ini dengan ucapan dia, ya, dan murid-murid semua akan senyap. Kerana guru disiplin yang begitu berwibawa, naik berdiri dengan segak dan bergaya, penuh komitmen, penuh azam dan tanggungjawab untuk membimbing dan mendidik murid-murid ini ke arah satu jalan yang terbaik, iaitu melaksanakan segala peraturan-peraturan dan landasan-landasan yang terbaik menjadi seorang murid yang bakal memimpin negara ini. Ya, yang saya selalu akan teringat ialah bila dia akan sebut saya, dia kan, oh hujung dia panjang kan, ingat tak? Saya ke macam mana? Saya tak kerti nak ngajuk, tapi dia akan ada aduh ke macam mana. Nanti lepas ni kita akan dengar. Perhatikan hujung-hujung perkataan dia tu, akan ada sesuatu yang mungkin tidak ada pada yang lain. Dan keistimewaan yang ada pada Cikgu Tasnim yang saya rasa guru-guru muda patut ikut dan contohi, ya, keikhlasan beliau bekerja, jiwa seorang pendidik yang sentiasa ingin melihat anak-anak dan guru-guru semua berada pada landasan yang terbaik, berada pada disiplin yang diharapkan dan sentiasa menjaga masa. Beliau antara orang yang tak pernah hadir lambat ke sekolah. Beliau antara orang yang tidak pernah menolak setiap kerja yang dilaksanakan, yang diberi tanggungjawab kepada beliau, dan beliau akan cuba buat dengan sesempurna mungkin. Sebagaimana saya berkongsi dengan rakan-rakan, terutama dengan suami saya, sebab suami saya kenal dengan Cikgu Tasnim daripada saya. Saya kata, kalau bagi mengurus majlis, letak je Cikgu Tasnim sebagai penyelaras, saya boleh duduk dan goyang kaki. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan baik dan teratur. Dan kenangan yang paling indah yang saya rasa saya boleh kongsikan di sini ialah semasa perasmian Mesyuarat Agung PIBG pada tahun lepas, di mana beliau begitu tercungak-cungak mengejar Tuan Zainuddin, pengarah mantanlah sekarang, pengarah pendidikan negeri Selangor, yang begitu laju menuju ke Taman Rimba. Tertinggal di belakang Cikgu Tasnim. Ini cara tara Cikgu Tasnim yang begitu sihat dan segak bergaya yang Walid kata tadi, ya. Jadi daripada situ sebenarnya sepatutnya Cikgu Tasnim ni tak boleh bersara lagi, Puan Rusyatimah, tapi nak buat macam mana versi dia kan. Jadi kita pun sama-sama lah. Dan saya harap komitmen dan kerjasama yang Cikgu Tasnim bagi cikgu-cikgu baru, cikgu-cikgu muda, ya, terutama dalam pengurusan majlis, belajarlah cikgu, kutiplah pengalaman itu dan cubalah ke depan ikutlah apa yang dibuat oleh Cikgu Tasnim. Jika cikgu ini menjadi seorang guru yang pelbagai kebolehan, sebab kita sekarang tak boleh berada pada tahap yang sama, kita kena berubah. Kita nak cari seorang lagi Cikgu Tasnim yang ada di Sekolah Kebangsaan Meru, walaupun tak serupa tapi harap-harap hampir sama. Jadi kita boleh pertanggungjawabkan untuk mengurus majlis terutamanya. Itu memang sukar untuk dilaksanakan oleh orang lain. Jadi saya rasa yang pentadbir pun semua setuju dengan apa yang saya perkatakan, iaitu kita memang kehilangan seorang pengurus majlis yang terbaik. Jadi sebagai penghargaan, beri satu tepukan yang gemuruh kepada Cikgu Tasnim. Okey, terima kasih anak-anak. Cakap sikit jadi banyak, ya. Ini belum tak buka lagi ni. Tak apa. Baik, sebab kita biarlah kita dengar daripada Cikgu Tasnim sendiri apa pesanan-pesanan dan amanat kepada anak-anak dan guru-guru muda. Ya, kami ni muda lah sebab belum bersara kan, walaupun Haji Maksan dia lebih daripada Cikgu Tasnim, tapi muda jugalah. Sebab bila dah bersara tu orang lama, tapi sekali bergelar guru dia akan guru selama-lamanya. Macam Puan Rusyatimah kata tadi, pergi mana-mana orang panggil cikgu. Memanglah Puan, mati pun orang panggil cikgu lagi. Ini kubur siapa? Kubur Cikgu A katanya, kan? Dia mesti perkataan cikgu tu tetap ada. Kalau kerana dia tak sebut,
Ini kubur Irani A tak ada. Okey? Cikgu A akan di mana-mana. Cikgu tu gelaran keramat yang memberi pendidikan, pengajaran, ilmu, pengetahuan dan segala-galanya kepada kita semua. Jadi cikgu minta maaf atas kekurangan yang ada pada saya, pada anak buah saya, daripada anak-anak saya yang mungkin kadang-kadang menyebabkan cikgu terasa hati. Cikgu terpaksa meninggikan suara, memanggil anak-anak saya sepanjang perkhidmatan cikgu di sekolah ini 13 tahun. Saya tahu sumbangan yang paling besar yang Cikgu Tasnim berikan di sekolah ini ialah dengan slogan apa? SK Meru di hatiku. Itu tagline yang akan kita bawa sampai bila-bila, kerana SK Meru di hatiku itu adalah lambang kasih dan cinta kita kepada sekolah kita, tempat yang kita untuk menuntut ilmu. Ya, jadi segala pengorbanan dan cikgu kami ucapkan ribuan terima kasih, dan saya bagi pihak Kementerian Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada jasa dan pengorbanan Tuan selama 32 tahun berkhidmat sebagai seorang guru dan 13 tahun berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Meru. Dan kalau kita tengok sejarah pendidikan pengajaran Cikgu Tasnim selama 32 tahun, dia hanya 3 sekolah saja. Okey, yang pertama di Saas, yang kedua SK Meru 2, dan yang terakhirnya ialah di sekolah kita SK Meru. Dan yang saya ingat lagi ialah rakan baik dia. Masa mula-mula saya nak dihantar ke sini, suami saya kata, Cikgu Tasnim ada di Sekolah Kebangsaan Meru, kawan kepada Encik Samsul Azhar. Masa tu Cik Samsul Azhar pengetua dah masa tu, ya. Rakan kami masa di PPD. Dan bila saya datang sini dan duduk sini, rupanya dalam diri Cikgu Tasnim ni, saya tak tahu yang lain, yang saya tahulah dia ada 2 Azhar, Samsul Azhar, dan bila di SK Meru dia ada siapa yang rapat dengan dia? Saya tak payah beritahulah, Saiful Azhar. Jadi dua Azhar ini kawan baik Cikgu Tasnim. 3 sekolah, 2 Azhar. Dan komitmen tanggungjawab itu kita dah tahu, dengan kekemasan dia, dengan disiplin dia, dan sesuailah sebagai guru disiplin. Itu sebab saya kata Cikgu Saiful ambil tugas dia lepas ini, sebab dia kawan rapat. Dan saya rasa yang paling terasa kehilangan dia Cikgu Saiful lah, sebab nanti pagi-pagi dia tak ada kawan yang letih dekat kantin. Ya, tapi sebenarnya kita semua akan rasa kehilangan. Kita tak ada lagi orang yang akan bimbing kita untuk majlis-majlis rasmi, dan saya harap cikgu-cikgu yang ada di SK Meru ambillah peluang ini. Dan sebelum saya akhirkan ucapan saya yang saya dah simpan lama ni, jadi saya kena baca juga. Ini bukan berkait dengan Cikgu Tasnim, tapi semua kita, ya, untuk pesanan kepada kita tentang perjalanan hidup kita, dari mana dan di mana, ke mana akan kita berakhir. Kita sudah berubah tajuk dia, ya. Menantu Tok Penghulu, jual manisan lebah, masa terus berlalu, kita banyak berubah. Betul tak? Tengok kat belakang dah tahu dah, kalau Cikgu Tasnim itulah berubahnya. Mak beli bedak, beli hari Selasa. Dulu kita budak, kini sudah dewasa. Saya anak murid hari ini Cikgu Tasnim, ya. Okay. Bapa Siti Hajar pergi tabur baja. Kita sudah dulu kita belajar, kini sudah bekerja. Cikgu Tasnim bakal bersara. Okay. Suami Kak Rohana kerja menjual arang. Dulu anak teruna, sekarang suami orang dah bercucu pun. 10 ekor kera hitam macam arang. Dahulu anak dara, sekarang isi orang. Itu makcik-makcik yang kat tepi tu. Makan pulut tanak, makan dengan gaya. Dulu jadi anak, sekarang jadi ayah. Okay? Perubahan yang berlaku pada kita semua. Kakak perut senak rumah makcu. Dulu dukung anak, sekarang kokong cucu. Okay, itu Cikgu Tasnim.
Okey, pergi memburu kijang, terpijak anak katak. Dahulu rambut panjang, sekarang dia kata sini sekarang kepala botak ada sikit dah. Dahinya makin jauh ke belakang. Okey, isteri orang Maran, suami orang Iban. Dahulu rambut karat, sekarang rambut berlipat. Okey, sesuai dengan cerita ni. Okey, tanam pokok cabai, bawah pokok keranji. Dahulu abang lebay, sekarang abang ngaji. Ini belum lagi. InsyaAllah selepas ini. Okey, pandu kereta kancil, pandu dengan kasar. Dahulu pangkat kecil, sekarang pangkat besar. Dahulu dengan sinam ya. Sinam, sekarang DGA 34. Pangkat besar dah tu. Isteri Datuk Mihat suka ungkit-ungkit. Dahulu badan sihat, sekarang mula sakit. Okey, dia ada kencing manis ya. Okey, dari Sungai Batu pergi Dusun Tua. Dahulu jadi menantu, sekarang jadi mentua. Betul dah tu. Seluruh badan basah terjun kolam renang. Dahulu sangat susah, sekarang sudah senang. Rehat dalam bangsa, rehat dengan busu. Dahulu gigi asal, sekarang gigi pasu. Ini Puan Rosatimah je yang tahu, kita tak tahu. Okey, makan gulai kerang, kenyang sampai sebu. Dulu mata terang, sekarang mata kelabu. Itu betul, mata dah 4 sekarang. Ya, jadi sekali lagi terima kasih tanya kepada rakan-rakan yang mengadakan majlis ini. Selamat datang Puan, selamat bertara. Tamu saya bagi pihak murid-murid dan guru-guru, mohon maaf saya. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Azizah binti Mat di atas ucapan sebentar itu tadi. Sejambak bunga yang indah buat insan yang diraih dan akan sentiasa kita ingati. Guru itu kaya falsafahnya, kias kata bidal pusaka. Akal budi bersulam daya, gedung akan laut bicara. Ke hulu memotong pagar, jangan terpotong batang durian. Cari guru tempat belajar, jangan jadi sesal kemudian. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Guru kepala ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Begitulah ibaratnya betapa pentingnya guru kepada kita semua. Bertepatan dengan tema kita pada hari ini, iaitu dia seorang guru. Hadirin sekalian, bersama-samalah kita mendengar biodata yang akan dibacakan oleh Encik Zanain bin Samsuri sambil menyaksikan tayangan tentang perjalanan hidup Cikgu Taslimuddin sepanjang beliau menjadi seorang guru. Marilah sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin beri laluan kepada saya membacakan biodata yang hilang. Ketika itu mentari masih belum terbit. Tiupan angin terasa dingin amat. Di satu sudut sebuah rumah, Jalan Jambu, seorang ibu bernama Hajah Satimah binti Haji Muhammad Yasin sabar menahan pedih akan melahirkan anak yang ke-11 dari 12 adik-beradik. Suami bernama Haji Muhyi bin Haji Abdul Samad memanjat doa terhadap Ilahi, mohon
semuanya selamat. Detik 10 pagi Isnin 1 Mei 1961 bersamaan 16 Zulkaidah 1380 Hijrah, lahirlah seorang putra yang diberi nama Tasmimuddin bin Haji Mohni. Membesar dengan kasih sayang kedua ibu bapa, terdidik sempurna oleh ayah dan ibu, menginjak usia 7 tahun. Pendidikan pertama di Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Bindai. Menginjak usia 13 tahun, melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah Tengku Idrisah Kapa sehingga tingkatan 3. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah Tengku Ampuan Rahimah Kilang dan kemudian ke sekolah menengah teknik Tuanku Jaafar Ambangan Semban sehingga tingkatan 6 atas. Berkat usaha doa ayah ibu yang sentiasa basah di bibir, beliau telah berjaya melanjutkan pelajaran seterusnya ke Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur sehingga tahun 1983. Di sinilah beliau menonjolkan bakatnya. Beliau aktif semasa berada di Maktab Perguruan Teknik. Antara aktiviti yang disertainya ialah sebagai ahli jawatan kuasa Kelab Catur, sebagai pengurusi Persatuan Bahasa Melayu, sebagai pegawai perubatan St. John Ambulan. Beliau juga menjadi setiausaha seni silat gayung. Beliau juga menjadi pasukan olahraga maktab, kemudian menjadi ketua pasukan hoki sekolah. Beliau juga terlibat dalam pasukan nasib maktab. Beliau juga sebagai pembahas bahasa Melayu maktab. Beliau juga menjadi sebagai penolong Setiausaha Agung Kehormat Perwakilan Pelajar pada tahun 1982 hingga 1983. Penglibatan aktif beliau melayakkan beliau menerima anugerah sebagai ahli unit beruniform paling aktif di maktab. Berkat kesabaran dan doa restu ayah ibu tersayang, pada tanggal 3 Januari 1984 tibalah saat manis, hari pertama melangkah ke dunia pendidikan sebagai seorang guru. Sekolah pertama beliau bertugas di Sekolah Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam dari tahun 1984 hingga 29 hari bulan 1 2002. Kemudian beliau berpindah ke SK Meru 2 sehingga tahun 2003. Dan kemudian beliau berpindah ke Sekolah Kebangsaan Meru Projek Baling sehingga 15 hari bulan 7 2003. Ketika berkhidmat di Sekolah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, sangat sepi mengusik hati. Ketika itu Cikgu Tasmi sedang mencari-cari. Dengan iringan restu, pada tanggal 27 September 1987 termenterailah janji kasih dua sejoli suami isteri dengan isteri tercinta, yaitu Rosia Timah binti Haji Omar.
dengan restu mertua kedua orang tua lahirlah 6 orang cahaya mata, 2 putra dan 4 putri. Dan sekarang berbahagia dengan tambahan ahli, seorang menantu dan seorang cucu. Walaupun beliau sibuk dengan tugas sebagai pendidik, beliau juga bergiat aktif dalam kemasyarakatan. Antara penglibatan beliau ialah beliau menjadi setiausaha JKK Meru dari tahun 1996 hingga 2006. Beliau juga menjadi pengerusi Tabika Kemas Jalan Nanas dari tahun 1996 hingga 2012. Beliau juga menjadi ahli jawatan kuasa aktiviti Kemas Tun Meru dari 1996 hingga 2012. Beliau juga menjadi ahli sebagai Setiausaha Kehormat Belia Kampung Meru dari tahun 1992 hingga 1998. Beliau juga menjadi ahli lembaga pengarah Koperasi Meru Berhad dari 1998 hingga 2006. Beliau juga menjadi setiausaha Surau Haji Kamarudin 1996 hingga sekarang. Pada usia beliau juga aktif dalam bidang politik. Beliau telah menjadi Ketua Pemuda UMNO Cawangan Mahameru dari tahun 1988 hingga 1996. Beliau juga menjadi ahli jawatan kuasa Biro Belia Pemuda UMNO Selangor dari tahun 1988 hingga 1994. Beliau juga menjadi setiausaha UMNO Cawangan Mahameru dari tahun 1996 hingga 2004. Dan sekarang beliau menjadi setiausaha UMNO Cawangan Meru Permai dari tahun 2012 hingga sekarang. Orang yang kita raih, Cikgu Tasni Mudin, atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Tasni, seorang yang mudah mesra dan petah berbicara. Katanya, banyak saat manis dalam kehidupan. Hari pertama beliau bertugas di sekolah menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, seorang guru praktikal telah memanggil beliau sebagai tukang kebun sekolah. Berderai ketawa kami, itulah Cikgu Tasni bila berbicara. Banyak lagi saat manis, katanya. Hari angkat nikah, itulah saat yang paling manis. Yang kedua, apabila menimang cahaya mata yang pertama. Kemudian apabila anak menjejak kaki ke universiti. Dan yang paling manis, menimang cucu yang pertama. Namun begitu, saat sedih ada yang menyusul. Antaranya, katanya, apabila istri merajuk. Kami tersenyum simpul mendengar bicaranya. Dan saat sedih yang tidak dapat dilupakan ialah apabila bermelegian kedua ibu bapanya. Itulah saat yang paling menyedihkan bagi beliau. Begitulah kisah indah suka duka Cikgu Tasni Mudin bin Haji Mohli. Setelah menabur khidmat selama 32 tahun 1 bulan, maka hari ini 28 hari bulan 4 2016 tibalah saat beliau akan meninggalkan dunia pendidikan.
yaitu bersara pada usia 55 tahun. Kepada Cikgu Tasni, kami seluruh warga SK Meru mendoakan semoga Cikgu Tasni dapat menjalani kehidupan mendatang dengan penuh kebahagiaan dan dalam rahmatnya. Pesan kami jangan dilupa, ada waktu, datanglah bertandang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hati, terbang di awan pohon jentayu, kerana penat gugur ke bumi. Sampailah Tuan kami merayu, bersama amanat bekalan kami. Majlis tanpa membuang masa menjemput dan mempersilakan Cikgu Tasnimuddin bin Muhyi untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan sepatah dua kata sebagai nasihat dan amanat terakhir beliau di sekolah ini sebelum meninggalkan dunia pendidikan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih ucapkan kepada pengacara yang tugas, Puan Sa'adah Zaidi dan Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bihi wa nasta'in wa bi sahbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berusaha Puan Azizah bin Iman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Biru. Yang dihormati Cik Abizat Madarus, Yang Ketua PIBG Sekolah Kebangsaan Biru. Kamal-Zaman Nasihat Pegawai Pelajaran Daerah bagi unit pemeriksaan. Saya kemudian latih yang baru dinaikkan pangkat sebagai PKD Kapal, Ibu Nur Effendi yang telah pun menjawat menolong penilai petang Sekolah Kebangsaan Kelang Jaya. Rakan-rakan guru barisan pentakbiran Sekolah Kebangsaan Biru, rakan-rakan guru yang telah pun berpindah ke sekolah lain. Biasalah begini. Ini biasa berlaku kalau waktu puncak telefon kita juga mengingatkan. Cik Saiful Azhar, rakan saya yang sekarang menjadi pengurusi atau penyelaras program bagi majlis ini. Kalau dulu saya duduk di tempat itu. Semua guru-guru SK Meru, anak-anak murid dikasihi. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dikurniakan cuaca yang baik. Memang sudah panas. Jadi saya harap dapat bertenang seketika. Ini ucapan saya mungkin yang terakhir di sekolah ini. Mungkin ada ucapan lain, kita tak tahulah kemudian nanti. Tapi pada dasarnya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang penjawat awam, perkhidmatan saya selama 32 tahun 1 bulan akan berakhir pada 30-an bulan dan esok pangkat akhir saya di sekolah ini. Terima kasih saya ucapkan pada warga SK Meru di atas majlis yang dianjurkan bagi diri saya selaku guru, dan bagi saya majlis ini adalah majlis kita bersama. Kerana guru walau bagaimanapun di mana pergi, nama itu tetap terpahat. Tema hari ini dia seorang guru, dan hari ini saya akan menyusuri kehidupan seorang guru. Hari ini bila ia datang, jangan biarkan ia berlalu pergi. Esok kalau ia masih bertanda,
Jangan harap dia akan datang kembali. Tak sama dengan hari ini dengan esok. Menurut Hasan Al-Basri menyatakan bahawa dunia ini hanya terdiri pada 3 hari saja. 3 hari saja dunia ini. Kemarin dia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Esok ia mungkin tidak akan pernah menemui apa yang telah pun kita jumpa kemarin. Dan hari ini itulah yang kita punya. Jadi beramallah kita di sana sewaktu kita berada pada hari ini. Dalam hidup ini ada kalanya kita perlu menangis agar kita sedar hidup ini bukan hanya untuk bergembira dan berketawa. Ada kalanya kita perlu ketawa agar kita tahu menghargai nilai setitis air mata. Kalau kita tidak merasa kesulitan hari ini, kita tidak akan rasai kemanisan kemudian hari. Tidak salah untuk sekali kita perlu derita untuk mengenal arti bahagia. Sesekali kita perlu kecewa untuk kita kenal arti kejayaan. Sesekali kita perlu menangis untuk kita syukuri nikmat yang diberi. Sesekali kita perlu terhiris untuk kita kenali diri sendiri. Hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Dan kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan. Orang yang bahagia itu selalu menyediakan waktu untuk membaca. Kerana membaca itu sumber hikmah. Menyediakan waktu tertawa. Kerana tertawa itu muziknya jiwa. Menyediakan waktu untuk beramal. Kerana beramal itu pangkal kejayaan. Menyediakan waktu untuk berfikir. Dan berfikir itu pokok kemajuan. Menyediakan waktu untuk bersenda. Kerana bersenda itu akan membuat muda selalu. Dan menyediakan waktu untuk beribadat. Kerana beribadat itu adalah ibu dari segala ketenangan jiwa. Tadi Tuan Besar meletakkan diri saya serasa terhormat. Jabatan itu bukan milik saya sepatutnya. Itu adalah milik Allah SWT yang telah dianugerahkan kepada saya kemungkinan. Jadi terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT. Kepada anak murid sekalian, saya ingin berkongsi pengalaman. Sewaktu saya di sekolah rendah dulu Sungai Bijal, saya pernah jadi ketua pengawas. Jahna. Paling takut pada hari perhimpunan kerana ada satu hari itu mesti kena bercakap bahasa Inggeris. Allahu Akbar. Bila nak bercakap bahasa Inggeris ni, saya ni orang Jawa. Telonya tak hilang sampai sekarang ni orang Jawa. Jadi bila bercakap bahasa Inggeris, faham-faham lah. Jadi macam bahasa Jerman buatnya saya bercakap bahasa Inggeris. Itu pengalaman. Saya dulu menjadi ketua anak serigala. Ketua anak serigala bukan penangkap. Orang rendah dipanggil bukan penangkap, anak serigala. Ketua anak serigala. Kalau aku buat aktiviti duduk bawah dekat kulit. Agelah kita buat habis main lompat. Pip, 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 pip. Itulah kerjanya dulu anak serigala mengumpulkan orang. Kaedah dia. Dia duduk bawah ni. Agelah kita buat habis main, dia lompat, dia letakkan telinga macam ni. Bip, 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 bip. Kita buat habis baik. Itulah anak serigala. Dan paling seronok bila ada job week. Job week juga. Ada job week. Inilah cari duit. Dulu saya juga jadi ketua pasukan bola sepak sekolah kebangsaan Sungai Bijal waktu di anak. Ketua seleksi daerah saya dapat juga tempat. Jadi pengalaman pertama.
pengawal saya sedang. Alhamdulillah, cikgu saya sampai sekarang masih hidup lagi. Cikgu Abu Sabir Al-Husin, Cikgu Muhammad bin kenal, Cikgu Hoki ya. Dia panjang kalau di India tu, boleh jumpa dia lah selalu. Dan Cikgu Wenu Bopalan, dia lah mengajar saya main hoki. Sama kali dulu, Cikgu Wenu Bopalan. Dan ketika saya di Talih sekolah menengah, saya jadi instruksi teknik hoki daerah. Saya jumpa dia kat sana, dia sebagai waktu guru besar. Saya datang kata, dia datang kenapa atas ni? Saya kata, saya sekarang pengurusi teknik rendah dan menengah daerah Talih. Ya tak? Anak murid kita pun bagus. Dan sekolah menengah seperti apa saya sampai 3 tahun saja kerana saya melanjutkan pelajaran saya. Kononnya SRP ni bagus lah, SRP ni bagus. Jadi siapa duduk di Serkis, ambil sastra. Siapa nak ambil aliran sains, pergi ke Staklam. Jadi dapat 2 bulan je. Lepas tu saya mohon untuk sekolah teknik. Sekolah teknik dapat di Seremban. Di sana saya mula duduk asrama lah 2 tahun. Ni si Azman ni, dia ni hebat. Dia ni orang Inggeris. Dia ambil building, saya ambil bangunan. Dia duduk luar, saya duduk asrama. Dan di asrama, kalau kena ranking tu 6 bulan. 6 bulan ranking tak asrama. Sikit punya seksa rasanya waktu dulu. Dan bila saya naik tahun tingkatan 5, saya jadi setiausaha makanan. Jaga makanan kantin. Itu dia. Dekat asrama jadi setiausaha makanan. Saya lah orang yang selalu kalau makanan tak sedap, kita keluar dewan makan. Ramai-ramai semua keluar. Saya punya kerja lagi. Tak setuju dengan ikan kecil sangat. Nasi ada bulat nasi tu kan. Waktu itulah saya buat. Saya kata hari ni tak mau makan. Semua keluar pakai keluar. Jadi waktu di sana saya bermain hoki, jadi ketua pasukan hoki sekolah sampai saya tingkatan 6 lah. Juga semua tak tingkatan 6 ya. Tingkatan 6 juga kan. Tapi dia aliran sang, aliran Inggeris, saya yang orang Melayu. Jadi itu kenang-kenangan waktu kita bersama lah. Dan sampai jadi pendidik tahun 84, saya duduk di sekolah teknik, kantor sekolah teknik sebelum itu. Beberapa jawatan yang saya pegang, misalnya mengatakan saya sebagai seorang bakal guru, bakal pendidik. Itu. Jadi kepada anak murid, ingat beberapa perkara yang ingin saya nyatakan ini, itu orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi. Dan kalau orang yang tidak cemerlang tidak setiap halangan sebagai alasan yang menyebabkan kemunduran. Ilmu dan kepandaian itu adalah sahabat yang setia dalam hidup sampai kepada penghabisan hayat kita. Ilmu itu tidak dapat didapati dengan lidah yang gemar bertanya. Ilmu itu didapati dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir. Sebab itu selalu saya katakan murid, berfikir di luar kotak untuk kita mencapai matlamat tujuan kita. Kita menilai diri sendiri berdasarkan apa yang kita mampu buat. Orang lain menilai berdasarkan apa yang telah kita buat. Jika anak-anak berasa untuk berjaya, jangan hanya memandang ke tangga, tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut, peringkat demi peringkat. Terdapat banyak kemungkinan lebih untuk gagal kerana kejayaan hanya tercapai dengan satu perkara, iaitu usaha. Sesuatu kejayaan adalah lebih bermakna apabila disertai usaha yang bersungguh-sungguh. Orang yang mudah berputus asa tidak mungkin beroleh kejayaan yang cemerlang. Biarlah bersusah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tiap hari kita adalah manusia berbeza,
semalam kanak-kanak ini, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa itu sungguh bermakna. Tidak semua yang kita ingin mampu kita perolehi, dan tidak semua yang kita perolehi adalah yang kita inginkan. Lain kita nak, lain yang kita dapat. Boleh jadi dua. Seorang guru yang hidup harus berniat agar muridnya lebih bijak daripadanya. Manakala seorang murid yang jujur harus pula mengakui kebijaksanaan gurunya. Jadi untuk mencapai kejayaan mesti ada usaha, mesti ada tekad, niat untuk berjaya. Saya doa mudah-mudahan sekolah ini akan berjaya mencapai apa yang diharapkan, dan suatu hari nanti tidak akan mungkin terfikir bahawa sekolah ini akan jadi sekolah yang kluster di antara sekolah-sekolah yang ada di anak Kelang ini. Mudah-mudahan. Jadi apa yang anak-anak murid perlu tahu ialah belajar bersungguh-sungguh, dan pada waktu ini adalah usia waktu belajar, bukan waktu bermain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga SKMero di atas sokongan bantuan yang diberikan kepada saya sepanjang saya berada di sini, dan ianya mematangkan saya sebagai seorang yang berusia. Sebab itu selalu kita kena ingat warna putih kerana ia suci dan bersih, dan ianya juga mengingatkan kita berkaitan dengan usia yang telah memamah kita. Jadi pada warga SKMero, rakan-rakan semua, saya doakan kesejahteraan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat mengarungi gelombang kedua dan gelombang ketiga dalam program pendidikan negara kita. Ini amat penting bagi memastikan modal insan yang akan kita lahirkan nanti adalah modal insan yang terbaik, yang dapat memimpin menerajui negara kita ke arah landasan yang betul. Saya juga ingin merakam pada terima kasih saya kepada isteri saya yang bersayang. Berapa 8 tahun bersama. Keringat dah selalu bertemu dah. Keringat ni. 28 tahun tak jemu dengan kerana saya. Saya ni nakal Puan Musa. Jadi dia sabar. Dalam sabar itu lahir 6 saya masuk. 2 lelaki dan 4 perempuan. Itu kerenah-kerenah biasa. Kalau yang biasa tentu lebih daripada itu. Dan saya juga terima kasih. Dan hari ini saya rasa bersyukur di atas kesepakatan saya dengan isteri saya. 4 orang anak saya dah masuk universiti. Itu cita-cita saya. Dan saya minta supaya anak saya yang kelima sekarang ini juga akan masuk belajar dan terus selesai kuliah ke 6 orang. Saya sedar bahawa saya bukan yang berpendidikan tinggi. Saya cuma setakat SPM saja. STP itu pun tak dulu habis. Teruk dulu. Majik tambahan macam ini saja. Tak pernah dapat. 8 pun tak cecah. Ini kan dapat 1, 8 tak cecah. Jadi saya minta kepada anak saya belajar sehingga berjaya. Pada semua murid juga belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah juga saya dah ada seorang cucu, dah ada seorang menantu. InsyaAllah akan datang lagi 2 menantu saya kemudian, insyaAllah. Patutnya saya cadang nak buat 1 hari bulan, tapi tidak tangguh sikit, tak apalah. Lepas raya haji pun tak apa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan guru, pihak bimbingan, pihak sekolah, anak murid yang menyokong saya. Mungkin saya selama ini saya bersikap kata kasar ke atau apa, mungkin tersilap, tertampar dan sebagainya. Saya mohon maaf kepada rakan guru bila saya lihat
duduk Malaysia kursi warna kuning oren itu, saya rasa kadang-kadang teringat macam mana saya seolah memaksa cikgu bayar RM10 untuk beli kursi warna kuning, dan hari ini dia digunakan pakai, dan saya masa guru besar dulu RM10. Dia kata, saya bagi tahu cikgu, 1 atau 4 kalau tak dapat kursi, cikgu berdiri kat belakang waktu perhimpunan. Saya cakap begitu dalam waktu perjuangan ini, dan mungkin itu menggores hati perasaan. Dan juga saya juga rasa bersyukur kerana dapat melahirkan buku peraturan sekolah. Saya kutip ilmu-ilmu yang ada, kutip sana kutip sini, dan akhirnya terbuku sebuah buku peraturan sekolah yang menjadi panduan, dan di antaranya ada terpampang di Dewan Adari. Dan seterusnya juga SK Mero di hatiku. Saya rasakan ini amat bermakna pada saya, kerana ia itulah yang menandakan bahawa kita ni perlu ada rasa jati diri pada sekolah. Lahir di SK Mero, keluar besok kita ingat SK Mero. Guru-guru pun akan ingat SK Mero mana tempatnya. Jadi SK Mero di hatiku sekarang faham. Cikgu Pak Effendi, terima kasih buat lagu SK Mero di hatiku. Dan saya minta Pak Effendi buat, dan dia dapat buat satu lagu SK Mero di hatiku, walaupun iramanya irama 60-an, orang lama punya irama. Tapi itulah sudah saya nak buat. Jadi sedikit pesanan untuk bersama. Kita dilahirkan di dunia ini dengan 2 buah telinga, di kanan dan kiri, supaya kita dapat mendengar semua daripada 2 buah sisi, kanan dan kiri, untuk berupaya mengumpulkan pujian dan kritikan, dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kita lahir dengan otak di dalam tengkorak kepala kita, sehingga kita tidak peduli semiskin mana kita pun, kita tetap kaya, kerana tidak akan ada seseorang pun yang dapat mencuri otak kita, pikiran kita, dan idea kita. Dan apa yang anda fikirkan dalam otak anda jauh lebih berharga daripada emas dan perhiasan. Kita dilahirkan dengan 2 mata, 2 telinga. Tetapi kita hanya diberi 1 mulut. Kerana mulut adalah senjata yang sangat tajam. Mulut bisa menyakiti, bisa membunuh, bisa menggoda, dan banyak hal lainnya yang tidak menyenangkan. Sehingga ingatlah, bicara sesedikit mungkin, tetapi lihat dan dengarlah sebanyak-banyaknya. Harta yang paling menguntung ialah sabar. Dapat mana-mana kerana sabar. Teman yang paling akrab adalah amal. Pengawal pribadi yang paling waspada, diam. Bahasa yang paling manis, senyuman. Dan ibadat yang paling indah, tentunya ialah khusyuk. Ambillah waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahsia dari pasal muda yang abadi. Ambillah waktu untuk berdoa, kerana itu adalah sumber ketenangan. Ambillah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan. Ambillah waktu untuk bersahabat, itu adalah janji menuju kebahagiaan. Ambillah waktu untuk tertawa, itu adalah muzik yang menggetarkan jiwa dan hati. Ambillah waktu untuk memberi, itu adalah membuat hidup terasa berarti. Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan. Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju surga. Membalas kebaikan dengan kejahatan adalah perangai yang serendah-rendahnya. Membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah peri kemanusiaan. Membalas kejahatan dengan
dengan kebaikan adalah cita-cita kemanusiaan yang setinggi-tinggi. Kita harus hidup untuk memberi cita-cita itu tumbuh. Surah Al-Hajj ayat ke-77. Dia berbuat dan berbuat baik kamu dan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Kepada semua warga SKMero, terima kasih ucapkan sekali lagi di atas sambutan yang diberikan pada hari ini. Dengan rasa rendah diri, saya mohon ampun dan maaf sepanjang saya berada di sini selama 13 tahun. Mungkin terdapat salah silap saya daripada campur besar, dari staf takbir, rakan-rakan guru sekalian. Kalau ada salah silap, saya boleh menjadi 10 memohon ampun dan maaf kerana sebagai manusia biasa tidak lari daripada salah dan silap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKMero Piatiku. Terima kasih. Hamzah binti Mat dengan diiringi oleh Encik Azman bin Ahmad untuk tampil ke atas pentas bagi menerima buku rekod pengajaran daripada Cikgu Tasnimuddin bin Muli. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
termenung sejenak di jendela, teringatlah ku tentang dirimu. Kau datang sinari hidup ini, bersinarlah kasihmu suci. Senyumanmu sentiasa diukiri, tawamu sentiasa diingati. Kau pendorong dalam hidup ini, engkaulah penjana indahku. Kini semua tinggallah kenangan, kau pergi tanpa kerelaan. Gurau senda dalam ingatan, suratan takdir menentukan. Oh, mengalir air mataku ini, mengenangkan di kau dalam memori. Berat hati melepaskan kau pergi. Hilangmu tiada pengganti. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Hasil tersebut. Ini kami menyanyikan lagu untuk Cikgu Kasimorin yang kami sayangi dan kami sendiri. Harap semua
dan tidak setimpal dengan jasa dan pengorbanan Cikgu Tasmimuddin. Tetapi nilainya terlalu tinggi. Lambang kasih sayang dan ingatan daripada anak-anak murid kepada guru yang mereka kasihi, Cikgu Tasmimuddin. Dimohon guru-guru yang akan menyampaikan mulia untuk bersedia sebentar lagi.
Ribuan terima kasih diucapkan kepada murid-murid SMA Azizah binti Mat. Wakil Unit Disiplin
Okey, Cikgu Fatil Ahmad. Wakil Pusat Sumber Sekolah dipersilakan Puan Aruzita. Wakil yang menggelarkan diri mereka geng-geng cikgu lelaki dipersilakan adik Sador Muhammad Iqbal Syafiq. Kecil je tapi nilainya besar. Itu dia. Okey, seutas jam tangan untuk Cikgu Taslim. Kedai usahawan wakilnya. Okey, diwakili oleh Bebe. Menyusul pula hadiah dari murid-murid tahun 6 dipersilakan wakilnya Encik Muhajir bin Buhari. Dia juga. Ini lagi istimewa. Wakil tahun 5 dipersilakan Encik Faruk. Pokok tin untuk Cikgu Tasnim. Lepas ni Cikgu Tasnim boleh bercucuk tanam, boleh tut, banyakkan benih buah tin tadi. Setahun lagi kami datang, kami nak makan buah tin Cikgu Tasnim.
Cikgu Tati tidak lena dapat selimut baru. Wakil BPKI dipersilakan. Okey, murid wakil PPKI akan menyampaikan hadiah kepada Cikgu Tasmi. Begitu juga guru kita, Cikgu Nur Effendi. Ya, cikguku datang jauh dari Selangkana semata-mata untuk hadir ke majlis Cikgu Tasmi. Ya, kita ucapkan ribuan terima kasih dan kita mengadu-adukan kehadiran beliau. Semoga detik ini adalah detik yang begitu bermakna bagi mereka berdua sebagai sahabat. Tak lupa juga cikgu sayang kita Puan Hajah Siti Nurbaya. Ya, dia nak beri hadiah kepada paman yang disayangi. Paman tu pakcik. Okey, otai bahasa Melayu kita, Cikgu Zanail. Dipersilakan